Demai juga. Lima yathuru wa ma yathuru. Wa tadkhulu al-qablatu idza taqallalat bi nafsiha. Wa kadhalika an-nabidu ila at-tamri wa zabibi. Wa jildul maytati idza dubira. Tiba-tiba mesej. إذا تنجس شيء ببول كلب أو خنزير Kalau أو laju. فرع أحدهما أو لعابه أو روثه أو أرقه أو بدنه وهو رطب غسلا سبعا إحداهن بتراب طاهر طهور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأسكننا بأعلى جناتك يا رب العالمين. حاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم مألت ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه عليه في الدارين آمين. Iaitu pada kata dulu tu wamaniyul kalbi wal khinzir, sah? Dulu. Kata balik dulu sikit. Pada kata wamaniyul kalbi wal khinzir. Jumpa tak? Wamaniyul kalbi wal khinzir itu adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, bahawasanya mani bagi segala binatang itu suci, melainkan mani anjing dan babi dan forok salah satu daripada keduanya. Adapun Al-Imam Ar-Rafi'i yang kata apa? Mani binatang yang haram dimakan. Dalam mazhab kita, dengar balik pembetulan. Dalam mazhab kita ada 3 pendapat berkenaan dengan mani binatang. Mani manusia bil ittifaq dalam mazhab ialah suci. Mani binatang dalam mazhab ada 3 pendapat. Yang pertamanya ialah seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Yakni bahawa mani semua binatang itu suci melainkan mani anjing dan babi sahaja. Betul? Betul. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan mani semua binatang itu najis. Semua. Dan inilah pendapat Imam Rafi'i. Pendapat yang ketiga barulah dibezakan mana binatang yang dimakan dengan binatang yang tidak dimakan. Izan salah satu aqwal. Jadi tertukarlah. Yang petulis itu Salah. Yang petulis itu betul adalah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi bukan yang dipilih oleh Imam Rafi'i. No? Jadi yang kalau dobik cuma padam nama Imam Rafi'i lah. Tulis satu pendapat dalam mazhab. Faham tak? Anda tertukar. Ya itulah apa Syekh kena. Ialah yang pertama apa dia? Imam An-Nawawi kata apa? Semua mani binatang ni suci melainkan apa? Anjing babi. Anjing babi. Sah? Ini Imam An-Nawawi. Semua mani binatang itu ialah najis. Dan pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, mani pecah dua. Ia apa? Halal dimakan. Dagingnya. Dan apa? Haram dimakan dagingnya. Kalau halal dimakan dagingnya, suci. Ni apa? Najis. Sah? Betul tak? Tengok sini dulu. Semua binatang, mani binatang suci melainkan anjing dan babi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam kedua-dua kitab Rawdatul Talibin dan juga kitab Al-Minhaj. Semua mani binatang itu najis, yang ni dipilih oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Kemudian yang ketiga ni anda cuba cari dalam pelbagai kitab. Banyak orang tengok ni, nak tengok pendapat siapa. Tak jumpa. Cumanya dia dikatakan pendapat sebahagian ashab Asy-Syafi'i kerana dia ibaratkan dengan
wajh. Ai ma qalahu al-ashab. Pendapat ketiga ni adalah pendapat sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Jelas ni. Jadi dobit hak semalam tu betul. Memang apa nama? Bila sebut maniyul kalbul khinzir, seolahnya nak tolak pendapat yang mengatakan mani kalau daripada binatang yang halal dimakan dagingnya suci, kalau binatangnya apa? Dagingnya haram dimakan najis. Betul, tapi bukanlah pendapat itu yang ditasahih oleh Imam Rafi'i. Kerana Imam Rafi'i lebih syadid. Mani semua binatang. Jadi apa? Termasuklah mani binatang apa? Termasuklah mani binatang, kambing, lembu dan seumpamanya. Jelas faham ni Ustaz? Tak? Maksudnya pembetulan tu daripada apa? Nisbah pendapat sahaja. Yang kemarin yang pendobit tu adalah bukan nisbah kepada Imam Rafi'i tapi nisbah kepada sebahagian ashab Al-Imam Asy-Syafi'i. Boleh baca ini tidak boleh berita dan beri semua kena izin. Ya betul. Ada tukar. Hak ni nak cuba cari nombor 3 ni, pendapat milik siapakah? Namun tak dijumpa. Cari tengok dalam Al-Bayan, tak jumpa nama dia. Al-Majmu' tak sebut. Banyak kitab tak sebut, cumanya dalam kitab disebut wajah. Bila wajah dalam istilah mazhab yang ni maqalahul ashab min qawaid Asy-Syafi'i. Mana pendapat ni anak murid bagi anak murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Pada Muhammad Hamid tidak mau mandi tadi manusia binatang. Betul lah. Binatang ada mandi ya? Tak tahu tu, Allah alam. InsyaAllah. Ikan ada mazi. Mazi. Mani. Mazi. Tak. Ikan ada mandi. Ada ramai kan? Dok tengok. Kaji tu bela ikan. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala قال فصل تطهر الخمرة إذا تخللت بنفسها وكذلك النبيذ من التمر والزبيب وجلد الميتة إذا دبغ. Yang ni pun sudah diuraikan dalam matan Safinatun Najah. Diuraikan dalam matan Safinatun Najah. Dan jangan lupa dalam matan Safinah dah bahas panjang. Iaitulah pada perkataan musannif. Apa dia dalam Safinah sebut apa? Bangkai punya benda kecil yang jadi. Dalam ibarat dia apa? Sampai bahasa Safinah. Faslun wa tathurul khamratu idza takhallalat. Kan? An-najasatu allati tathuru. Apa dia? Satu najasat. Selafati. Baik kau apa? Dalam Safinah sebut tak ni? Cuma dalam Zubat pun sebut wa tathurul khamru idza takhallalat bi nafsiha wa in ghalat aw nuqilat. وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب إن يدبغ بحريف طهر. قال فصل تطهر الخمرة إذا تخللت بنفسها. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil masalah bab fiqh, dipanggil al-istihalah. Bukan istihalatul mustahil. Al-istihalah dengan makna tahwil min sifah ila sifah. Jadi bab fasal ni cerita bab apa? Berkenaan dengan al-istihalah. Apa makna al-istihalah? Penukaran daripada satu sifat kepada sifat yang lain. Penukaran daripada satu sifat kepada sifat yang lain. Apa maksud penukaran daripada satu sifat kepada sifat yang lain? Iaitulah bahawasanya asal benda tu najisun. Kemudian kita buat gapa-gapa maka bertukar kepada suci. Dipanggil apa sini? Panggil apa? Panggil apa? Istihalah. Faham? Tak dan day. Dah tak mau tulis kat atas, tulis tak day. Ada istihalah. Apa istihalah? Bertukar, tahwil min sifah ila sifah. Berubah daripada apa? Satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Daripada najis kepada suci. Semua kita maklum dulu bahawasanya mutanajjisun boleh tak disucikan? Air mutanajjis boleh disucikan. Dengan cara apa? Ahmad. 3. Pertama. Yang pertama
Tambah air lagi. Yang kedua biar. Biar dia lagi. Yang ketiga. Yang ketiga buang. Buang air. Tetapi diri najis tu boleh tak disucikan? Jawapannya tidak boleh. Tetapi ada satu fasal namanya al-istihalah. Makna kata ain najis itu akan bertukar menjadi suci. Ini dia. Qala tathurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha. Tathuru jadi sucilah. Jadi sucilah al-khamratu oleh arak. Idza takhallalat bi nafsiha. Apabila takhallalat. Apabila jadi cukalah oleh ia khamrah. Idza takhallalat. Apabila jadi cukalah oleh ia khamrah bi nafsiha dengan dirinya. Dengan apa? Dengan dirinya. InsyaAllah. Maka musannif kata tathurul khamratu, jadi sucilah oleh arak. Jangan lupa arak hukumnya najis. Kerana apa? Kerana dia muskirun ma'i'un. Kenapa dia najis, Mak? Kerana dia muskirun ma'i'. Arak haram kerana apa? Kerana bahawasanya diri dia tu memabukkan lagi pula cecair. Dan semua maklum, kita dulu dah bahas, kalau benda yang memabukkan lagi pula cecair, hukumnya ialah najis. Maka haram itu bukan setakat daripada haram minum kerana memabukkan, tapi bahkan haram kerana minum benda najis. Kerana itulah kalau kena pakaian wajib dibasuh. Tak boleh bawa sembahyang selalu. InsyaAllah. Jadi sucilah oleh arak bila tu iza takhallalat, apabila jadi cuka, ay sarat khallan, jadi cuka dengan dirinya. Taib. Jangan lupa, faham tak? Walaupun dah hurai, kita bila buat perahan anggur, kita ada anggur, kita perah. Inni ara a'siru khamra. Ara ni ke ara. Inni ara a'siru khamra. Ay ainaban ya'ulu ila al-khamr. Asal anggur perah bu dalam umpama cawan. Kemudian disimpan sampai dia berbau busuk. Menandakan apa dia? Telah bertukar daripada perahan anggur kepada apa? Kepada arak. Faham tak proses dia? Perah, simpan, jadi apa? Jadi arak. Kemudiannya apa dia? Dibiarkan lama, maka dia akan bertukar secara automatik kepada cuka. Jadilah cuka anggur. Maka semua cuka melalui proses adalah dulu dia ni arak. Adalah dulu dia ni apa? Arak. Faham proses dia? Faham sini? Jadi masa perahan tu suci. Bila jadi arak, hukumnya najis. Lepas tu bila lama bertukar cuka balik, bertukar sifat cuka, maka ketika tu bertukar balik jadi suci. Faham tak? Jadi tathurul khamratu, jadi sucilah oleh arak. Idza takhallalat, apabila jadi cuka. InsyaAllah. Binafsiha. Dengan binafsiha ni dengan makna apa? Dengan tidak campur sesuatu. Baik. Kenapa nak campur sesuatu? Kerana mencampurkan sesuatu ditujukan untuk apa? Untuk mempercepatkan proses jadi cuka. Binafsiha dengan apa? Dengan tidak dicampurkan apa? Sesuatu. Tak campur apa? Campur apa masalah? Campur air. Campur apa masalah? Campur rempah-rempah dia ke? Campur apa? Gula ke? Garam ke? Faham tak? Sebab apa campur? Sebab bila kita campur sesuatu di dalam arak, sebenarnya campuran itu sedang mempercepatkan proses dicuka. Saya cuka lambat lagi ni, seminggu lagi. Lebih cepat 3-4 hari. Campur benda. Maka kaedah fiqh mengatakan man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirman.
Siapa yang menuntut segera satu benda sebelum masanya, maka dia akan diharamkan daripada perkara tersebut. Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad jaa bil khusrani ma' hirmanihi. Wadih? Satu perkara sebelum masanya, man istajala syai'an. Ni kaedah ni apa? Kaedah ni juga untuk man istajala syai'an. Istajala syai'an qabla awanihi. Awanihi. Uqiba. Bihirmanihi. Terima kasih. Siapa yang istajala, menuntut segera, menuntut segera, bukan satu sebelum masanya. Sebelum masanya. Awal ni masanya. Dia akan uqiba, niscaya apa? Uqiba diberi azab, bukan diakibatkan ataupun mengakibatkan dihukumkan dengan, niscaya dihukumkan dengan apa? Dengan ditegah daripadanya. Bihirmani, dengan ditegah. InsyaAllah sampai kaedah ni. Kaedah ni juga digunakan untuk penuntut ilmu. Penuntut ilmu pun sama juga. Jangan duk kalut menjadi tuan guru. Jangan kalut dia apa? Tuan guru. Ni mengaji sikit. Balik Yaman ke mana ke. Faham tak? Sibuk dia tok guru. Inilah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang menuntut segera satu perkara sebelum daripada masa dia. Kalut orang Kedah panggil. Kalut sebelum masa dia. Nescaya apa dia? Ditegah daripada nikmat tersebut. InsyaAllah. Ni pun sama juga. Masalan, si fulan nak harta pusaka bapak dia. Kalut nak harta pusaka bapak dia. Apa yang dia buat? Dia kata lambat pak aku ni nak mati. Ha tak? Dia aku ambil pisau cocok. Bunuh bapak dia. Pasal apa? Nak cepat harta pusaka. Maka dengan sebab dia bunuh bapak dia tu, nescaya apa? Nescaya apa? Tak dapat akan pusaka tersebut. Wadih? Al-qatil la yaris. Sebab apa dia dapat pusaka? Sebab dia kalut sebelum masa dia. Satu kaedah tu untuk masalah ni. Ingat doa. Ingat. Bangku ni. Ha? Tiga orang tak dapat. Kalau nak dapat satu benda sebelum masa dia, menyebabkan apa? Perkara tersebut syarat tak akan berikan pada dia. Faham kaedah ni, Mas? Siapa yang kalut buat satu benda,
sebelum masa dia. Kalut nak sangat. Nescaya apa? Ditegah terus daripada nikmat tersebut. Tak dapat terus. Faham tak? Orang abad dah. Bahawasanya nanti lepas dia arak jadi apa? Cuka. Bila jadi cuka, barulah suci. Dia kalut, dia letak barang. Dia letak benda, dia letak air supaya cepat dicuka. Jawabnya, kalau dicampur benda, nescaya apa? Nescaya cuka tu pun dikira tak suci. Sebab apa? Sebab campur dengan perisa tambahan. Ada asal dapat, tiba-tiba sebab kalut, oh qiba bi khirban. Tengok tu tanya ahli khibrah. Orang yang berpengalaman. Kita cari ya. Dengar lah cik lah. Ha? Dengar. Dengar. Tak ada tengok. Banyak-banyak kita tahu. Banyak-banyak kita tahu. Tahu belum? Ini hanya nanti. Ha? Ini hanya nanti. Try buat dulu. Buat dulu. Macam ni seorang-seorang. Jangan kau. Apa buat dia pun dengar. Dengar nak. Tadi gua. Tahu lah gua. Anjing ada dengar. Boleh. Dia weh. Weh dengar weh. Apa dia? Jangan nak oping dulu pagi tadi. Kalau duduk sini berani. Ni, tepi ni. Tahu. Dia kena cepat je. Tapi kuat aku ni. Kita tak bunyi hujan tau. Ha? Kita tak bunyi hujan kuat tau. Belakang aku tak boleh dengar. Ha? Yang penting tu. Tak boleh.